Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi saya tidak akan habis berhenti untuk mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasih dari dalam hati saya. Terima kasih. Saya bagi sedikit emoji. Terima kasih kerana telah menyokong channel saya selama ini sehingga sudah mencapai lebih daripada 240,000 sekarang subscriber. Terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe yang membuatkan saya terus semangat, berani untuk menjadi suara bagi rakyat. Dan bagi yang belum lagi tekan butang subscribe, bantulah saya supaya saya lebih bersemangat, dan kita berharap semoga channel ini akan menjadi suara rakyat satu hari nanti yang benar serius didengar oleh semua menteri, semua ahli-ahli wakil rakyat dan sebagainya. Kita harap itu yang terjadi. Kerana itu saya memerlukan bantuan, tekan butang subscribe, like dan share. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, walaupun dikabarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan sibuk bermula hari esok, sibuk dia ke Tambun, sibuk untuk solat, sibuk untuk kenduri, sibuk untuk ramah mesra, macam-macam kesibukannya. Begitu juga untuk Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang juga memang sibuk, dan Baginda juga turut dilaporkan akan berada di luar negara pada hujung minggu ini. Tetapi rupa-rupanya sumber terdekat dengan Presiden PKR itu telah memberitakan satu perkara yang memang dinanti-nanti menggembirakan seluruh rakyat Malaysia. Kerana menurut beliau, Perdana Menteri dijangka umum sebahagian senarai kabinet esok, hari Jumaat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin akan mendedahkan sebahagian senarai nama ahli kabinet baru esok, menurut sumber yang rapat dengan Presiden PKR itu. Walau bagaimanapun, jika pengumuman dibuat, tidak mungkin mereka yang dinamakan akan mengangkat sumpah pada hari yang sama. Perdana Menteri dijadualkan berada di Perak untuk senarai program sehingga petang, termasuk menghadap Sultan Perak iaitu Sultan Nazrin Shah. Dan manakala akhbar The Straits Times yang memetik sumber itu berkata, Istana Negara juga tidak menambah majlis angkat sumpah dalam jadualnya untuk esok. Orang dalam PKR yang bercakap kepada Malaysia kini mendakwa setekat petang tadi Anwar masih berusaha untuk memuktamadkan senarai-senarai menteri. Ini disifatkan sebagai tugas yang mencabar bagi Perdana Menteri kerana Anwar terpaksa menangani banyak permintaan dan tuntutan, sambil pada masa yang sama mengurangkan bilangan kementerian. Salah satu sumber mendakwa Perdana Menteri telah mengehadkan bilangan menteri hanya sekitar 25 orang, turun daripada 32 orang ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Terdapat ramai orang yang meminta jawatan, kata sumber itu. Anwar perlu mempertimbangkan tuntutan daripada lebih 10 pihak, kata orang dalam itu lagi. Tambahnya, sebaik-baiknya senarai itu harus dimuktamadkan malam ini, kerana pengumuman kabinet mungkin dibuat esok. Tetapi saya dengar dia mungkin hanya akan mengumumkan sebahagian daripada senarai itu, tambahnya. Diminta untuk menghuraikan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksudkan dengan senarai tidak penuh itu, dan jika terdapat jumlah yang dijangka akan diumumkan. Sumber itu berkata dia belum mempunyai petunjuk jelas mengenai perkara itu. Pemimpin tinggi PKR itu enggan mendedahkan bahagian jawatan yang akan diperoleh setiap gabungan dalam kerajaan. Tetapi berkata laporan Sinciu Daily semalam tidak jauh daripada apa yang dibincangkan.
Menurut akhbar itu, PKR akan mendapat Anwar sebagai Perdana Menteri dan 4 jawatan BN akan mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri ditambah 4 jawatan Menteri GPS. Sarawak akan mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri ditambah 3 menteri, DAP akan mendapat 5 menteri, Amanah akan dapat 2 menteri dan APCO akan dapat seorang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita nantikan esok benarkah ini akan terjadi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe di dalam channel saya. Saya ucap terima kasih dan terima kasih. Terima kasih juga yang bagi komen, yang share, terima kasih. Bagi kamu yang belum lagi subscribe atau pertama kali menonton channel ini, saya mohon tolong saya untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kerana subscribe itu adalah percuma dan ianya akan dapat membantu channel saya berkembang lagi dan boleh menjadi suara rakyat yang amat padu satu hari nanti. Kita harap-harap kita boleh menjadi benar-benar menjadi suara rakyat yang dilihat, didengar oleh kerajaan. Okey, bantu saya untuk itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya ada berita terbaru daripada Istana Negara. Berita yang dinantikan, berita selepas terbentuknya kerajaan baru di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan yang disebut Kerajaan Perpaduan. Kerajaan yang disebut sebagai Kerajaan Perpaduan, kerajaan yang memang dinanti-nantikan oleh ramai rakyat Malaysia. Akhirnya Istana Negara telah mengumumkan bahawa Anwar telah terima watikah 12 perwakilan asing. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah telah berkenan beramal mesra bersama dengan 12 ketua perwakilan asing ke Malaysia selepas istiadat penyerahan watika pelantikan di Istana Negara pada hari ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada hari ini berkenan menerima watika pelantikan untuk 12 ketua perwakilan asing ke Malaysia di Istana Negara di sini. Turut berangkat istiadat berkenaan ialah Raja Permaisuri Agong iaitu Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah. Ketua perwakilan asing berkenaan ialah Jose Luis Pardo Cuerdo dari Spanyol, Betty Oyela Bigombe dari Uganda, Jacques Louis Warner dari Belanda, Valeria Sukasi dari Uruguay, Peter Van Acker dari Belgium, Dili Raj Paudel daripada Nepal, Florence Burerki Akonor dari Ghana, Ali Hussein Didi dari Maldives dan Yi Seung Bei dari Korea. Selain itu, Fleming Raul Duarte Ramos dari Paraguay dan Hussein Sidi Abdullah Deh dari Mauritania dan Tumur Amarsana dari Mongolia. Hadir sama pada istiadat itu ialah Ketua Setiausaha Kementerian Luar iaitu Datuk Seri Amran Muhammad Zain. Okey, kita berharap dengan terlantiknya 12 perwakilan ini, kita berharap hubungan antara bangsa Malaysia semakin menjadi baik dan kita berharap daripada 12 ketua ini negara-negara mereka akan lebih yakin untuk membuat pelaburan, untuk membawa pelaburan mereka masuk ke dalam negara Malaysia. Semoga negara Malaysia akan terus bertambah makmur, aman dan damai. Kita berdoa juga kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Semoga Baginda akan terus sihat, keluarganya dilindungi oleh Tuhan Yang Esa. Kita berdoa semoga pemerintahan Baginda yang di Pertuan Agong dan juga sebagai Sultan Pahang, kita berdoa semoga pemerintahan Baginda Sultan akan berkekalan selamanya.
Okey, jadi tahniah diucapkan kepada semua yang sudah dilantik. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.